Ada satu kaedah dalam agama kita, ini mungkin jarang tuan-tuan mendengar. Kaedah ni dinamakan mubahalah. Mubahalah ni kalau kita berani ya. Apa makna mubahalah? Mubahalah ni malediction ataupun imprecation. Dia asal daripada perkataan bahlah ataupun buhlah, artinya laknat ataupun kutuk. Maknanya kita dengan orang baksing, kita tak nak baksing. Kita khabar, kalau aku di jalan yang salah, Tuhan laknat aku. Kalau engkau jalan yang salah, Tuhan laknat engkau. Siapa berani buat lah. Saya ingat tak ada orang berani buat, sebab kita tak tahu ya kita betul, ya kita salah. Mubahalah ni kalau ikut daripada istilah syarak, dua pihak dia memohon, berdoa kepada Allah supaya Allah laknat ataupun azab kepada pihak yang salah. Makna tuan-tuan, baksir tak nak baksir, kita mubahalah. Perkara ini ada sejarahnya. Sebab itu kata para ulama, peristiwa mubahalah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pendeta-pendeta Kristian daripada Najran tahun 9 Hijrah, dan Allah rekodkan peristiwa itu dalam surah Ali Imran ayat 61. Faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Allah Ta'ala beritahu, kemudian sesiapa yang berbantah-bantahan denganmu wahai Muhammad mengenai hal itu, setelah engkau penat memberitahu hal yang sebenar, maka katakanlah kepada mereka, mari ajak anak awak, saya bawa anak saya, awak bawa isteri awak, saya bawa isteri saya, diri saya, diri awak, kita angkat tangan mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah laknat siapa di antara kita. Itu pernah Nabi buat, itu dalam surah Ali Imran ayat 61. Dalam hadis ada diceritakan, kata Hudzaifah, ja'al aqibu was-sayyidu sahiba Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuridani an yula'inahu. Pernah dua orang daripada Nasara Najran namanya Aqib dan Said datang kepada Nabi untuk buat mubahalah. Panjanglah hadis itu. Faqala ahaduhuma li sahibi la taf'al fa wallah la in kana nabiyyan fala'anan. Panjang, dia pun 50-50 juga dengan orang hak terlampau. Kita cakap tak nak dengar. Bila kita ajak mubahalah 50-50 ke dia, tuan-tuan, tak berani dia. Jadi hukum mubahalah ni kata ulama dibolehkan, mubah, merujuk kepada ayat 61 surah Ali Imran. Sebab itu kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, hukum mubahalah ini adalah sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan berani, buatlah. Tapi kita hanya boleh buat kalau kita mendapati pihak yang satu lagi begitu angkuh, sombong, tak nak tunduk kepada dalil yang kita bawa, kita ajak di mubahalah. Cuma risiko mubahalah ni kata para ulama sangat besar, dan biasanya mubahalah ini hujung dia mati, jarang happy ending. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pihak yang bermubahalah ni, dan kalau dia tu berada di pihak yang salah, biasanya tak sampai setahun meninggal, dan pengalaman ini kata Ibn Hajar pernah terjadi kepada dia sendiri ketika seorang atheist, orang yang free thinker, tak nak percaya kepada Tuhan. Dia seorang fanatik dengan pahaman dia, berhujah, bincang, tak nak dengar, ajak mubahalah dengan Ibn Hajar, selang 2 bulan meninggal. Ini kata Ibn Hajar. Begitu juga ketika Mirza Ghulam Ahmad, saya tak sebutlah dia ni siapa, tapi tuan-tuan Google sendirilah. Mirza Ghulam Ahmad, dia pernah mengaku jadi Nabi. Akhirnya diajak berdebat dan bermubahalah dengan Syekhul Islam Sana'ullah Amritsari, seorang ulama besar di India. Mereka mubahalah dengan izin Allah.
Mirza Ghulam Ahmad meninggal genap setahun selepas mubahalah. Baik itu siapa berani mubahalah, buat mubahalah. Cuma syarat nak mubahalah ini, pertama kena ikhlas kerana Allah, mesti mau ikhlas. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menegakkan yang benar dan meruntuhkan yang batil. Bukan nak mencari follower, nak cari share, like, share benda tu orang internet, Facebook apa semua ni. Bukan nak cari kemenangan berdebat ataupun nak cari populariti, tak. Hanya untuk menegakkan yang hak. Yang ketiga, kata ulama, mubahalah dilakukan selepas diadakan dialog terlebih dahulu. Dan dalam dialog perbincangan itu berikan bukti-bukti yang nyata, dalil dan bagai-bagai. Tapi kalau dia masih berkerah melawan dan perlawanan itu menyebabkan masyarakat jadi rosak, mubahalah. Yang keempat, lawan itu memang kita tahu kesalahannya jelas, tapi dia masih tetap mempertahankan pahaman dan prinsip dia, dan dia menyebabkan orang lain jadi rosak, mubahalah. Yang kelima, mubahalah ini hanya boleh dalam perkara yang sangat penting dalam urusan agama. Contohnya, orang itu dia ragu kewujudan Tuhan sehingga orang jadi rosak kerana pahaman dia, ataupun dia engkar dengan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga orang jadi rosak dengan pahaman itu, ajak mubahalah. Dan yang keenam, mesti diyakini bahawa mubahalah itu boleh membawa maslahah yang baik kepada umat Islam, bukannya makin menambahkan masalah. Dan yang ketujuh, tidak dibenarkan mubahalah dalam perkara furu'iyah, perkara-perkara cabang ataupun ijtihadiyah. Contoh, tak payah ajak mubahalah lah bab tarawih nak buat 8 ke nak buat 20, amoh kita mubahalah. Siapa salah laknat dia tuan, benda tu benda boleh bincang. Setakat tarawih 8 ke tarawih 20 ke, bab nak kunut subuh ke tak, oh moh kita mubahalah. Jangan mudah sangat mubahalah, kamu kena panah peti. Jangan, benda itu hanya benda besar saja. Jadi ni cerita lain lah mubahalah ni, sekadar untuk nak percambahan pengetahuan.